Standard pembelajaran seterusnya ialah membuat pengiraan yang melibatkan gabungan operasi asas aritmetik bagi integer mengikut tertib operasi. Sebelum cikgu meneruskan pengajaran ini, diharap murid-murid ingat kembali pembelajaran yang lepas iaitu penambahan dan penolakan integer serta pendaraban dan pembahagian integer. Di sini saya ingatkan kembali, untuk penambahan integer, sekiranya penambahan integer positif, okey, maka pengiraannya adalah pada garis nombor dia bergerak ke kanan. Maka dia menambah gerak ke kanan. Jika penambahan negatif, okey, penambahan negatif, dia akan bergerak ke kiri. Pada garis nombor bergerak ke kiri, maka dia berkuranglah. Dia tolak kan? Okey, jika penolakan integer positif, okey, dia lawan. Tadi integer positif ke kanan. Bila tolak positif, okey, dia akan gerak ke kiri. Okey, kalau integer negatif, jika penolakan integer positif, dia akan gerak ke kiri. Maka dia tolak. Jika penolakan integer negatif, okey, pengiraannya dia akan bergerak ke kanan. Okey. Konsep yang ini, okey, saya ulang balik semula, jika tambah positif, dia gerak ke kanan. Kamu belajar pada garis nombor tu, nilai dia semakin bertambah. Jika penambahan negatif, dia gerak ke kiri. Jika tolak positif, gerak ke kiri. Tolak negatif, dia gerak ke kanan. Dia semakin bertambah. Contohnya, negatif 3. Okey, negatif 3 tambah negatif 2. Okey, maksudnya negatif 3 tambah negatif 2. Okey, jadi kalau depan ni mesti sama, negatif 3. Okey, tambah negatif dia akan jadi tolak. Okey, tolak berapa? Tolak 2. Okey, ni saya ulang balik semula. Negatif 3 tambah negatif dia jadi tolak. Okey, tolak 2. Maka jawapan dia adalah negatif 5. Okey, kalau 2 tolak negatif 3. Okey, ingat balik semula, kalau tolak negatif dia akan jadi tambah 2 tambah 3. Jadi jawapan dia 5. Konsepnya, okey, untuk penambahan dengan penolakan ni, kamu ingat ni. Tengok ni, kalau ada kurungan dengan tambah negatif, okey. Kalau tolak negatif, okey. Kamu ingat kalau lain tanda, tolak sama tanda tambah. Okey. Tengok. Jadi, sama juga darab. Darab. Okey, kalau negatif bahagi negatif, sama tanda kan? Jawapan dia positif. Kalau positif, darab negatif, dia lain tanda, dia akan dapat negatif. Dia sama juga yang ini. Jadi contohnya, kamu dah belajar pembelajaran yang lepas, 2 darab negatif 3. Jawapan negatif 6. Okey. Kalau bahagi, sama juga konsep darab, 10 bahagi negatif 2. Dapat jawapan negatif 5. Kalau sama tanda, 10 bahagi negatif 2. Dapat jawapan 5. Okey. Jadi, kamu kena ingat konsep-konsep yang lepas supaya memudahkan pembelajaran kamu yang seterusnya. Bagaimanakah anda membuat pengiraan yang melibatkan gabungan operasi bagi integer? Murid-murid, sekolah rendah dulu kamu telah mempelajari bagaimanakah untuk melakukan perhitungan yang melibatkan gabungan operasi ke atas nombor bulat, perpuluhan dan pecahan. Untuk integer, konsepnya sama. Okey, iaitu sekiranya melibatkan gabungan operasi, perkara pertama yang perlu kamu selesaikan adalah tanda kurung. Setelah menyelesaikan tanda kurung, selesaikan pendaraban atau pembahagian. Maksudnya dari kiri ke kanan, kalau kamu selesai jumpa darab dulu, kamu kena selesaikan darab dulu.
Sekiranya kamu jumpa bahagi dulu dari kiri, kamu selesaikan bahagi dulu. Itu maksud dari kiri ke kanan. Dan akhir sekali barulah kamu selesaikan penambahan atau penolakan. Ini pun dari kiri ke kanan. Mana yang kamu jumpa dululah. Jadi konsep dia tetap sama. Okey, iaitu tanda kurung first, pertama, yang kedua darab atau bahagi, dan akhir sekali penambahan dan penolakan. Sila lihat contoh 7 yang diberi di sini. Contoh ini adalah terdapat daripada buku teks kamu. Di sini saya tunjukkan bagaimanakah untuk selesaikan setiap yang berikut tanpa menggunakan kalkulator. Murid-murid, walaupun kamu dibenarkan menggunakan kalkulator, tetapi kamu tidak dibenarkan terus memberi jawapan dengan menggunakan kalkulator tanpa tunjuk kerja. Sekiranya di dalam ujian kamu buat begitu, kamu tidak akan dapat sebarang markah. Tujuannya adalah untuk kamu kuasai konsep. Walaupun ada kalkulator, tapi kamu perlu kuasai konsep. Okey, apa konsep dia? Iaitu konsep gabungan operasi. Okey, gabungan operasi. Bila kamu nampak ada gabungan operasi, manakah perlu diutamakan dulu untuk diselesaikan? Okey, ada darab, ada kurungan. Contoh seperti soalan A. Negatif 8 darab negatif 2 tambah 3 dikurungkan. Manakah perlu diselesaikan dulu? Okey, kalau ikut konsepnya adalah perlu selesaikan kurungan dulu. Kurungan ni ada operasi negatif 2 tambah 3. Apakah jawapan dia? Okey, negatif 2 tambah 3, negatif 2 tambah 3 dia gerak ke kanan kan? Gerak ke kanan dapat jawapan 1. Okey, yang ini kamu boleh tekan kalkulator lah dalam kurungan ni. Kalau ada yang tak mahir, boleh tekan kalkulator. Negatif 2 tambah 3, jawapan 1. Tulis bawah. Yang belum selesai darab dengan negatif 8 kat depan, salin semula. Mesti sama. Kalau negatif 8 duduk depan, mesti yang bawahnya sama dengan ni, kamu kena dudukkan depan juga. Jangan dudukkan belakang. Jadi, yang ini negatif 8 duduk depan, yang belakang ni jawapan dia adalah 1. Jadi negatif 8 darab 1, konsep yang kamu pelajari sebelum ni adalah jawapan dia negatif. 8 darab 1, jawapan dia adalah negatif berapa? Negatif 8. Jawapan dia adalah negatif. Lepas tu baru kamu berhenti. Di sini ditunjukkan langkah kerja yang sistematik dalam matematik. Maksudnya dalam satu baris tu kamu hanya tulis sama dengan satu kali je. Lepas tu sama dengan ke bawah seterusnya. Sama dengan lagi, kalau ada lagi sama ke bawah. Jangan sama sebelah. Sama ke bawah. Kalau nak sama sebelah boleh. Tapi sekali saja. Okey, sebelah contoh. Tapi saya cadangkan, okey, kamu buat di bawah. Supaya kamu boleh nampak manakah operasi yang perlu diselesaikan dulu. Okey. Untuk soalan B, 7 tambah 2 kurungan negatif 3. Dalam kurungan ni ada operasi tak? Tak ada. Kalau ikut step, mesti selesaikan dalam kurungan. Tapi dalam kurungan tak ada operasi. Apa nak perlu buat nombor kurungan ni dengan nombor luar? Apa maksud nombor kurungan dengan nombor luar? Okey, sila lihat tip Bestari sebelah kanan ni. Tanda kurung juga digunakan sebagai tata tanda untuk pendaraban. Dalam matematik, sekiranya kamu nampak nombor penulisan dia begini, 2 kurungan negatif 3, ini adalah penulisan pendaraban. Dalam matematik, kalau dia tak tunjuk darab, okey, kurungan tu menunjukkan operasi darab. Okey, kalau dalam dia tak ada operasi lah. Okey, bila kamu nampak ini operasi darab. Dengan operasi tambah. Tambah dengan darab, mana perlu diutamakan selesaikan dulu? Darab. Okey, betul darab. Jadi, kita selesaikan darab. 2 darab negatif 3. Apa jawapan dia? Lain tanda kan? Lain tanda jawapan dia apa? Negatif. Negatif berapa? 2 darab 3. Negatif 6. Okey, negatif 6. Tulis jawapan di bawah. Operasi darab tu. Negatif 6. Depan ni kita belum selesai, iaitu 7 tambah. Salin balik semula. Bila ada simbol tambah dengan negatif, bila duduk bersebelahan, okey, kamu kena buat kurung sini. Supaya nak bezakan antara tambah dengan negatif. Okey. Bila tambah negatif, dia bergerak ke mana? Bergerak ke kiri. Kan? Bila gerak ke kiri, dia akan tolak. Ini konsep yang asal dulu, penambahan dengan penolak.
Okey, 7 tambah negatif 6, dia akan tolak lah, berkurang kan, berkurang ke bawah. 7 tolak 6, jawapan adalah 1. Okey, konsep ni, kerja ni kena tunjukkan. Satu persatu. Walaupun kamu dibenarkan guna kalkulator hanya untuk semak jawapan. Okey, bukan untuk terus dapatkan jawapan. Okey, semak jawapan. Ataupun boleh juga guna kalkulator untuk selesaikan satu persatu. Contoh, negatif 2 tambah 3. Kamu mungkin kurang mahir menggunakan garis nombor, boleh terus tekan kalkulator tapi tuliskan jawapan dia di bawah sekali. Yang depan, konsep 98 tambah darab 1 tu salin balik semula. Okey, untuk soalan C. Kita lihat ada banyak ni. Ada tolak, bahagi, tambah. Nak selesai mana dulu? Bahagi. Okey, saya fokuskan sini. Bahagi. 12 bahagi negatif 2. Apa jawapan dia? 12 bahagi negatif 2. Jawapan negatif 6. Tulis jawapan di bawah. Okey. Yang lain buat apa? Salin semula. Okey, 4 tolak. Tambah negatif 1. Salin semula. Yang ini bila nampak ada dua tanda tolak negatif, ini kena kurungkan supaya kita dapat bezakan tolak negatif. Kan nanti kamu baca tolak-tolak pula, kan? Tolak negatif kurung. Okey. Untuk konsep ini ada tolak dengan tambah. Okey. Tolak kurungan negatif 6. Ini maksud dia kamu kena faham tolak negatif. Okey, dia gerak ke mana? Gerak ke kanan, maka ditambahlah. Dia sama tanda tambah. Okey. Tambah negatif, dia gerak ke mana? Gerak ke kiri. Kalau lain tanda dia tolak. Macam pendaraban dia juga kan? Tolak. Kamu salin balik nombor dia. Okey. Lepas tu barulah kamu boleh selesaikan penambahan dengan tolak. Kamu mudahkan dulu di depan. Mana kamu jumpa dulu. 4 tambah 6, 10. 10 tolak 1, 9. Jawapan akhir adalah 9. Okey, untuk soalan D. Ada banyak operasi dia sebenarnya. Tambah, okey. Tolak, lepas tu per. Okey. Kalau yang ini, kamu kena selesaikan, okey, mengikut atas dulu atau bawah. Okey, per dia panjang ni. Okey. Yang ini kamu kena selesaikan atas dulu. Sebelum tu kamu kena tengok dulu tambah negatif dia jadi apa? Dia gerak ke kiri kan, tolak. Tambah negatif, tolak. Tolak berapa? Tolak 16. Buat tu dulu. Begitu juga bawah ni. Kalau tolak negatif dia jadi apa? Dia sama tanda kan? Sama tanda tambah. Okey. Perpanjang. Okey. Lepas tu, kamu selesaikan atas dulu. Negatif 12, tolak 16. Berapa jawapan dia? Kalau tak boleh congak, okey. Kalau ini ni tolak 16 dia gerak ke kiri. Ke kiri nombor dia semakin bertambah kan. Nombor tu kamu tambahkan. Tapi jawapan dia negatif. Negatif berapa? 28. Per. Okey, selesaikan yang bawah pula. Negatif 24 tambah, negatif 22 tambah 24. Dia gerak ke kanan. Dia gerak ke kanan, nombor dia semakin bertambah lah. Tapi kamu tolakkan nombor tu. 24 tolak 22. Berapa? Okey, jawapan dia adalah 2. Bagus Okey, negatif 28. Kalau kamu tak tahu nak congak, kamu boleh tekan kalkulator nombor atas je. Negatif 12 tolak 16. Yang bawah, negatif 22 tambah 24. Okey, lepas tu, apa maksud per? Per ni adalah dalam bentuk pecahan atau boleh juga dalam bentuk bahagi. Okey, tapi kalau dalam bentuk pecahan, yang ini kamu mudahkan, dapat jawapan negatif 28 per 2. Jawapannya kita mudahkan jadi bentuk negatif. Negatif bahagi positif, dia dapat negatif. Negatif berapa? Negatif 14. Okey, jadi langkah kerja ini perlu ditunjukkan dengan jelas. Satu persatu mengikut sistematik. Kalau yang belum selesaikan, tentu tuliskan. Okey. Sebenarnya kamu boleh guna kalkulator untuk semak jawapan. Bagaimana untuk semak jawapan dengan menggunakan kalkulator? Okey, sila lihat celik kalkulator. Bagi contoh 7A, tekan kalau negatif 8 cari simbol yang dalam kurungan ni. Okey. Kalau yang simbol kurungan negatif ini melambangkan negatif. Cari simbol ni dalam kalkulator.
Tekan 8, darab, kurungan. Ni negatif Ni simbol negatif. Lepas tu kurung. Ikutlah penulisan ni, ikut kamu tekan kalkulator sama dengan. Okey, untuk soalan D, okey, kamu tekan. Okey, oleh kerana kalau atas bawah ni perpanjang, masih kena selesaikan atas. Kena selesai atas, jadi kamu kena kurungkan. Ni kurungan. Dia double kurung ni kurungan. Lepas tu yang ni negatif. Ni negatif. Lepas tu tutup kurungan. Masih selesaikan atas dulu. Kalkulator akan selesaikan atas dulu. Lepas tu bahagi. Buka kurungan balik semula. Yang bawah nak selesaikan juga. Okey, lepas tu tutup kurungan. Dapat jawapan. Sama tak dengan yang kamu tulis. Okey. Cuba lihat langkah kerja ini satu persatu. Okey. Dan selepas ini, kamu perlu buat latihan lah seperti yang saya tunjuk sini. Okey, untuk memantapkan kemahiran kamu, sila buat latih diri 1.2C. Soalan nombor 1 ada 6 soalan. Sila buat semua. Cuba buat. Okey. Mengikut langkah kerja yang saya tunjukkan tadi, iaitu langkah kerja sistematik. Okey, jangan terus jawapan, terus tekan kalkulator. Okey, itu saya tak terima Okey, sila tunjukkan langkah kerja dengan jelas seperti yang saya tunjukkan tadi. Semoga berjaya. Dah siap? PM saya.